Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 5 tajuk functions and graph di subtopik yang terakhir iaitu subtopik 5.5. Kita nak belajar tentang trigonometric functions. Okay, so dalam subtopik yang terakhir ni kita akan belajar kenal shape untuk trigo functions dan kita akan juga sketch graph untuk trigo functions. So trigo function ada 3 jenis function iaitu sine, cosine and tangent. Sine, cos, tangent. Okay, so bila kita ada trigo function, of course perkara pertama yang kita kena tahu adalah function kita melibatkan penggunaan angle. So bila kita sketch pada paksi X dan Y, trigo function kita, tolong alert bahawa paksi X kita nanti akan melibatkan angle. Okay, so angle boleh tulis dalam dua bentuk, sama ada dalam radian ataupun dalam degree. So kena alert lah calculator bila kamu tekan angle, sama ada dalam degree ataupun radian. Okay, before kita pergi kepada tiga jenis trigo function ini, boleh baca statement pada bahagian nota. All trigo functions are periodic. Maksud periodic di bahagian sini adalah trigo function, dia adalah satu function yang berulang mengikut angle kita. Okey, maksud berulang tu dia akan ada pattern yang sama yang diulang, okey, ataupun shape yang sama yang diulang mengikut angle tertentu. Okey, so kita akan tengok macam mana maksud periodic ini pada sine, cos dan tangent. Okey, kita pergi dahulu kepada trigo function yang pertama iaitu sine function. Okey, the very basic graph untuk sine function adalah y equals to sine x, di mana x di sini merujuk kepada angle kita. Okey, so ada beberapa perkara yang kita perlu tahu dan hafal mengenai sine function punya graph. Okey, so pertama sekali untuk lukis paling basic graph sin X, kamu kena tahu bahawa dia akan dimulakan pada koordinat 0, 0. Okey, kamu akan lukis shape ini. Naik dan turun. Okey, ini bermula daripada 0 radian sehingga 2 pi radian. Ataupun 0 degree sehingga 360 degree. Okey, satu shape yang sedang berada di skrin madam lukis ni, satu bentuk graf macam ni kita panggil one complete cycle untuk sin X. Okey, so bila kita kata graf trigo adalah periodic, maksudnya sekarang kamu dah lukis satu period untuk sin X. Kalau kita nak continue sketching, bila kita kata periodic, maksudnya bentuk yang sekarang berada di skrin ni kita akan ulang-ulang-ulang. Okey, so contoh, madam lukis lagi sekali. Ini adalah bentuk asal, one complete cycle. Kalau madam nak continue sketching, madam akan repeat shape ini pada next angle. Maksudnya, repeat saja. Two complete cycle. Okey, repeat lagi. So, kita ada three complete cycle. Begitu. Same goes untuk bahagian kiri graf kita, bahagian negative angle sama juga. Okey, so kamu akan continue begini. Sambung lagi. If we need untuk continue graph kita. So, kita akan sambung graph kita tu secara periodically. Maksudnya, daripada shape asal, just continue saja. Okay. Itu maksud periodic. Dia akan berulang pada certain cycle. So, cycle untuk sin X dimulakan dengan 0 degree sehingga 360 degree, which shape-nya akan jadi begini. Kalau kamu perlu sambung grafnya, kamu akan continue shape ini berulang kali. Okay, so itu yang pertama, 0 to 360 degree, one complete cycle. And then next, kamu kena tahu bahawa amplitude. Okay, madam sebut perkataan amplitude. Graf sin X, okay, bahagian puncak sini, minimum dan maksimum point dia. Bahagian maksimum dahulu. Nilai Y di sini adalah 1. Okey, macam mana dapat 1? Kamu boleh tekan kalkulator. Di sini nilai X-nya adalah 90 degree. Okey, so kalau kamu tekan kalkulator sin 90 degree or sin pi over 2, kamu akan dapat nilai Y-nya adalah 1. Okey, so that is why if your X is 90 degree, Y kamu adalah 1. Sini
So same goes untuk kalau minimum point di sini. So your X bahagian sini adalah 270 degree. Okay, so kalau kamu tekan calculator sin 270 degree, kamu akan jumpa nilai Y-nya adalah negatif 1. Okay, so ini dua perkara yang kamu perlu tahu tentang sine function. Okay, shape-nya periodic, one complete cycle begini from 0 to 2 pi. Kamu boleh tulis 0 to 360 degree. Kemudian kita punya maximum and minimum point ataupun amplitude adalah pada 1 dan negatif 1. Okay, so ini basic shape untuk sine function. Kalau madam nak keluarkan balik apa yang madam dah cerita tadi, kita akan tulis dia. Okay, so this is your sine function yang one complete cycle from 0 degree to 360 degree. This is your X. And untuk nilai Y, paling tinggi amplitude adalah 1, paling rendah adalah negatif 1. Okay, so this is graph for Y equals to sine X. Okay, kita pergi kepada example 25. Now, kita dah nak belajar sketching, but kita belajar sketch untuk sine function terlebih dahulu. Okay, before start sketching any trigo function, suka untuk madam ingatkan kamu supaya kamu hafal ataupun tahu plot angle pada paksi X. Okay, so contoh dekat sini, kalau kamu ada X-axis, this is your Y-axis. Okay, X-axis akan melibatkan angle. So, pastikan kamu tahu sikit di bahagian sini adalah 0 radian atau 0 degree. Kemudian, pi over 2. Okay, pi over 2 represent 90 degree. And then kita ada pi. Okay, pi represent 180 degree. Pastikan kamu tahu dalam radian dan dalam degree. And then kita ada 3 over 2 pi, which represent 270 degree. And next kita ada 2 pi. Okay, one complete cycle dari 0 to 2 pi. So 2 pi adalah 360 degree. Same goes untuk side negative. So kita ulang, kita ada negative pi over 2 atau kita kata negative 90 degree. Dan kita ada negative pi which negative 180 degree. Kemudian kita ada negative 3 over 2 pi which equals to negative 270 degree. And last one kita ada negative 2 pi which is kita kata negative 360 degree. Okay, so pastikan kamu hafal sedikit angle yang ini. Okay, either dalam radian ataupun dalam degree. Okay, next, bukan setakat pi over 2 pi, 3 over 2 pi ataupun 2 pi. Kamu juga sepatutnya boleh tahu. Okay, let's say madam nak pecah lagi di bahagian tengah sini. Okay, so this one should be 45 degree. Okay, kamu lebih pandai dalam degree. So never mind, 45 degree. So macam mana nak convert pergi radian? Daripada 45 degree ni nak dapatkan dalam bentuk radian, kamu just 45 divide by 180. Okay, so kamu akan dapat pi over 4 radian. Okay, so sama juga maksudnya untuk yang lain kalau ditanya apa nombor di bahagian tengah sini, maksudnya kamu boleh cari. Okay, so please tahu sikit tentang angle pada paksi X supaya mudah untuk kita plot. Okay, kita pergi kepada soalan A. Kita nak sketch basic function sebenarnya untuk sine, which is kita ada Y equals to sin X. Okay, so basically sebelumnya tadi madam dah tunjuk macam mana basic graph untuk sin X. Tapi kali ni tak apa, kita try sketch sendiri melalui pengiraan. Okay, so untuk trigo function, madam masih menggunakan SIS. Okay, so macam mana untuk SIS sine function? Yang pertama kita ada S stand for shape. Okay, so since kamu tahu ini adalah sine, kita just lukis dia punya basic. Okay, basic shape untuk sine tadi madam dah bagi, which kita akan lukis dia bermula dari kosong. Begini, satu complete cycle. And if kamu perlu extend later, kamu tahu kamu akan extend. Tambahlah, sama juga sebelah sini. Okay, so kita buat yang basic sahaja. This one complete cycle. Okay, untuk intercept. Okay, kira intercept seperti biasa, kita ada x-intercept. So, kalau x-intercept,
y adalah 0. So 0 is equals to sin x. Remember kita nak cari x. So bila kamu nak cari x, kamu akan tekan pada kalkulator x is equals to arc sin. Okay, sin power negative 1 ni and 0. So bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat x adalah 0. Okay, and then proceed to y-intercept. So untuk y-intercept, kita ada x yang 0. So y equals to sin 0. So just tekan calculator. So 0 it can be radian, it can be degree. Okay, so sin 0 jawapannya 0. Okay, so kita ada x-intercept dan y-intercept pada 0, 0. Okay, next. Untuk S yang seterusnya, after kira intercept, okay, before kita sketch. Untuk trigo function, apa yang madam nak kamu buat adalah, okay, berbalik kepada gambar asal sin function yang madam explain awal-awal tadi. Kalau kamu perhatikan dekat sini, kalau X kamu 90 degree, kamu punya Y akan sebenarnya nilainya adalah 1. Okay, so kalau X is 90 degree ataupun pi over 2, kita punya Y adalah 1. So kita akan gunakan statement yang ini daripada basic graph sin X ini untuk kita kira pada kita punya sin function. Okay, so berbalik pada sini, kita ada statement bahawa okay, function yang diberi pada kamu adalah sin X equal Y. Okay, function ini. Madam ambil balik yang ni, madam tulis sin X equal Y. Sama je, cuma madam terbalik position. Okay, and from basic graph, madam tahu sin 90 is equals to 1. 90 degree. Madam guna degree sebab kamu lebih familiar dengan degree. Okay, so sin 90 adalah equal to 1. Okay, now sekarang ni kita just compare. Ini sin dengan sin. So maksudnya daripada comparison yang ni, kita boleh katakan kalau X is 90 degree, bahagian sini. If my X is 90 degree, Y saya adalah 1. So this will give me coordinate if 90 degree X, Y adalah 1. Ini hanyalah guidance untuk bantu kita plot graf kita ke arah yang betul. Okay, so bila madam sketch, madam akan sketch dia paksi X dan Y. Okay, madam ada intercept pada X0, Y0. So sebenarnya kalau lukis, dia akan mesti cross pada 0X dan 0Y. Okay, kemudian bergantung kepada madam punya pengiraan di sini, when my X is 90 degree. Okay, so kamu hanya plot dahulu 90 degree tu. Okay, so katakan 90 degree kamu nak letak di sini. 90 degree ataupun pi over 2. So if my X is 90 degree, my Y is equal to 1. Okay, so madam akan plot 1 pula. Y1, let's say here. Okay, so madam akan ada point bahagian sini. 90, X and Y adalah 1. So ini memberi hint pada madam bahawa madam perlu start graf di bahagian sini dan perlu naik ke sini lah. Okay, so kamu tahu graf asal atau basic untuk sin adalah mesti dari sini. Begitu. Okay, so kamu just plot sahaja dahulu graf kamu, which means saya start dari sini, naik ke atas, kemudian kamu sambung. Bagi cukup satu complete cycle. So guidance kita hanya ada pada yang ini dan titik ni. Okay, 2 titik ni. The rest adalah kamu flow satu complete cycle. Okay. So madam ulang, kita start dari sini sehingga sini. So kamu dah dapat tanjak permulaan graf kamu begini, kemudian completekan dia satu cycle. Okay, tetapi soalan kita, dia tak ada bagi kamu syarat mesti angle mana hingga mana. So maksudnya kamu boleh sebenarnya lukis lagi continue kalau kamu nak. Okay, tapi cukuplah sekadar kalau kita just lukis sampai satu complete cycle. Okay, tetapi tolong juga lukis bahagian negative angle. Okay, so kalau untuk bahagian negative angle pun buat juga satu complete cycle begitu. Okay, so ini adalah graf untuk Y equals to sin X. Okay, now jangan biarkan graf kamu begini. Okay, maksudnya kita hanya ada labeling kita punya
Y pada sini dan labeling pada X pada 90 degree sahaja. So dia tak complete sangat. So kamu kena completekan. First kali apa yang perlu kamu completekan adalah tolong tanda mana-mana bahagian yang ada intercept ataupun cross paksi X. Okay, contohnya sini ada cross paksi X, sini ada cross paksi X, sini ada cross X, sini dan sini. Okay, so tolong tanda. Maksudnya sini adalah 0 degree. 90 kita dah tanda. Okay, after 90 degree, kita nak tanda angle pada yang cross x-axis. Okay, so this one, this one, this one and this one. So after 90 degree, kalau kamu nak kira angle atau nak tahu angle di sini, basically kita daripada basic graph. Okay, so basic graph sini, kalau kamu tengok, graph sine ni, dia membahagi kepada dua secara macam ni. Okay, maksudnya, dari sini pergi sini, half cycle. Kemudian kamu sambung lagi half cycle, baru dia jadi complete satu cycle. Means that graf kita ni dipotong dua macam ni. Okay, so maksudnya kita boleh potong dua di bahagian tengah sini. So kalau kamu nak tahu berapa nilai angle di sini, kamu just tengok graf ni mesti simetri ni. Okay, bentuk set ini mesti simetri. So kalau sini pergi sini adalah 90, sini pergi sini pun mesti 90. So overall, kalau dari kosong pergi hujung garis pembahagi itu, kita ada 180 lah. 90 plus 90. So kedudukan ataupun angle pada bahagian sini adalah 180 degree. Okay, and then next kita nak tanda yang sini, yang cross x-axis. Apa angle di sini? Sama juga, you just compare. Kalau sini pergi sini, half cycle ni jarak dia 180 degree. Okay, maksudnya another half cycle, jarak dari sini pergi sini pun mesti 180. So maksudnya sudah 180, kamu perlukan lagi jarak 180, maksudnya dekat sini adalah 360 degree. Okay, once dah tanda bahagian positive angle, bahagian side sini, okay, kita ada 0, 180, 360, itu yang penting. Okay, and then kita akan tanda juga bahagian negatif. So bahagian negatif dia follow saja. Okay, so maksudnya kalau sini 180, partner dekat sini adalah negatif 180. Okay, and then last one, yang ini 360 degree, bahagian sini adalah negatif 360 degree. Okay, now lagi satu yang terakhir. After kita dah tanda semua nilai X, yang graf kita cross paksi X ini, and then jangan lupa kita punya amplitude. Okay, amplitude means puncak tertinggi dan terendah dalam graf kita. So tadi kita dah tanda, ini yang tertinggi. Okay, which equivalent to 1. Now untuk yang terendah, okay, yang terendah nilainya adalah negative 1. Okay, kalau di bahagian sini positive 1, bahagian sini negative 1. Kalau sini adalah 2, let's say, bahagian bawah akan jadi negative 2. Okay, so amplitude dia akan follow nilai sama, berbeza pada sign saja. Okay, paling tinggi 2, paling rendah negative 2. Okay, so ini graf yang complete untuk y equals to sin x. Okay, so madam ulang sikit step untuk kita sketch graf sine function. Yang pertama, kita recognize ataupun ingat shape basic sine function. Okay, one complete cycle. Yang kedua, kita akan kira intercept macam biasa, x dan y intercept. And yang ketiga, sebelum kita sketch, okay, kita akan buat comparison function yang diberi dalam soalan dengan statement ini. Sin 90 degree equals to 1. Di mana kita akan compare nilai X dan nilai Y untuk jadi guidance kepada kita plot koordinat ini. Okay, so ini adalah basic ataupun cara untuk kita sketch graph trigo function iaitu sine. Okay, kita pergi kepada soalan B. Kita ada y equals to sin negative x. Okay, so masih sine function. So step yang pertama, kita nak shape dahulu. Okay, so shape disebabkan ini adalah sine function. So basic shape begitu. One complete cycle. Okay, kita pergi kepada step I. Macam biasa kira intercept. So kita ada x intercept, y yang 0. So kita ada sin negative x. Okay, so negative x is equals to arc sin 0. So which kamu tekan calculator, dia akan bagi kamu 0. So x is actually equal to 0. So ni x intercept.
Kemudian kita kira y-intercept. So, untuk y-intercept, kita ada x yang 0. So, y is equals to sin negative 0. So, y adalah sin 0. Give you y equal 0. So, siap dengan intercept. And next, kita nak step yang terakhir iaitu sketch. Okay, before kita sketch, kita perlu ada satu point yang akan guide kita untuk sketch graph ini. Okay, so macam mana nak dapat point itu? First kali, kita salin dulu function kita yang ini. Okay, tapi Madam terbalikkan position. Madam nak sin negative x is equal to y. Di mana Madam akan guna statement yang ini. Sin 90 degree is equals to 1. Daripada graph basic sin, kita tahu kita ada sin 90 degree is equals to 1. Okay, so apa yang perlu kamu compare adalah since kamu dah ada sin di bahagian depan ni, so kita just compare x dengan y kita. Okay, so hati-hati bila compare, Madam akan compare x dahulu. Okay, so maksudnya dekat sini, negative x is equal to 90 degree. Okay, and then x is equals to negative 90 degree. Madam nak x, okay. And then untuk y, kita akan compare yang bahagian kanan ni. So, kita akan ada direct dekat situ. Y is equal to 1. Okay, so daripada sini akan bagi kita koordinat. If my x is negative 90 degree. Okay, so my y is equal to 1. Okay, so bila kita dah jumpa kita punya koordinat ni, apa yang kita akan buat adalah kita akan start sketch. Paksi kita dahulu. Okay, so kalau Madam lukis paksi, so kita ada y and x, and this is 0. Okay, plot dahulu kita punya intercept. So kalau ikutkan kita ada intercept pada x kosong, y kosong, means graf kita akan melalui 0, 0. Okay, and then plot kita punya guidance point ini, which is kita ada negative 90 dan y kita 1. Maksudnya kalau Madam nak plot dahulu, this is my negative 90 di sebelah kiri. Okay, and my y is equal to 1. So, ini adalah point. So, kalau kamu tengok dekat sini sekarang, Madam punya graph adalah, Madam akan start daripada sini dan melalui point ini. Okay, so maksudnya graph Madam ni nak start sebelah kiri. Okay, dia akan start sebelah kiri. So, kamu just follow sahaja bagi jadi one complete cycle. Maksudnya, Madam akan start dari sini naik sini. Okay, lepas tu, one complete cycle. Halfway, one complete. Okay. So, once kamu dapat complete cycle macam ni, satu complete cycle, kamu just tinggal continue. Sekarang saya ada sebelah negatif. Now, kamu continue sebelah positif, which dia akan start dengan begini. Okay, lebih kurang. So, yang tadi guidance kita adalah ini dan ini. So, kamu akan start melukis macam ni, connect dia. And then the rest adalah kamu perlu tahu, oh ini shape sign. Mesti satu complete. If I start here, maksud saya akan turun untuk jadikan half cycle. Kemudian completekan satu cycle. Okay, so ini adalah graf untuk y equals to sin negative x. Tetapi belum complete. Kenapa kita tak tanda kita punya x, okay, angle pada paksi x dan juga amplitude kita dengan betul. So, first boleh tanda amplitude dulu kalau kamu nak. So, kita ada y1 which refer kepada semua puncak tertinggi pada graf kita akan bernilai y1. So, yang terendah adalah automatically akan jadi negatif 1. Okay, and then baru kita tandalah semua angle pada x yang ada cross paksi x kita. Okay, so kita start dengan bahagian sini dululah sebab kita ada negative 90 right here. So, dari kosong kepada negative 90. Kemudian kita perlu tambah lagi negative 90 sebenarnya untuk dapat half cycle ni. Okay, so kita akan ada right here negative 180 degree. Kemudian sama juga konsep macam tadi. If from here to here saya perlukan negative 180. So daripada sini ke sini another negative 180. Okay, so daripada negative 180 tambah lagi negative 180. So sebenarnya di bahagian sini adalah negative 360. And on right hand side, angle yang positif kita akan follow saja. Yang ini adalah 180 degree. And this one adalah 360 degree.
Okay, so baru complete kita punya graph y equals to sin negative x. Okay, kita cuba buat soalan C. Untuk soalan C, kita ada y equals to sin 4x. Okay, first of all, as yang pertama, kita akan recognize dulu shape. Kita ada sin function. So, satu complete cycle untuk sin adalah begini. Kemudian, kita kira intercept seperti biasa. Kita ada x-intercept. So, untuk x-intercept, 0 is equals to sin 4x. So 4x is equal to arc sin 0. So 0 is equal to 4x dan x adalah 0. So ini adalah x-intercept kita. Kemudian kita ada y-intercept. Untuk y-intercept kita ada sin 4 times 0. Okay, so kita ada y equal to sin 0 which give us y equal 0. So kita selesai untuk x dan y intercept, and step sketch yang terakhir before kita sketch, kita nak guidance point kita. So apa yang perlu kita buat adalah ambil function ni, tetapi madam terbalik position dia. Okay, so kita ada sin 4x equal to y. So kita nak compare dengan apa? Compare dengan kita tahu sin 90 degree mesti equal to 1 daripada basic graph kita. So compare dengan sin 90 degree equal 1. So yang mana yang kita nak compare? Sin sudah sama dengan sin. So tinggal compare x dahulu. So kita ada 4x equal to 90 degree. X is equal to, kamu tekan calculator. Which kalau kamu tekan calculator, 90 degree divide by 4, kamu akan ada 22.5 degree. Okay, so ini compare untuk x. Kemudian kita compare untuk y. Untuk y kita terus ada y equal 1. So yang ini maksudnya akan bagi kita point if my x is 22.5 degree, my y is equal to 1. Okay, now kita plot graph kita. So bila plot, kita ada paksi x dan y. Okay, 0. Okay, now kita tanda dahulu intercept kita, which kita ada 0, 0. So sini. And then guidance points kita yang ni. 22.5 degree, angle yang positif. Okay, let's say here is 22.5 degree. Kemudian madam ada y1. Okay, so sini 1. Means that ada point dekat sini. When my x is 22.5, my y is 1. Okay, now kalau tengok dekat sini, kita akan start lukis graph kita basically daripada 0, 0 dan mesti lalu yang ni. Okay, so kerja kamu adalah sekarang ni just completekan dia sebagai satu one complete cycle. So kalau dah naik macam ni, maksud dia mesti akan turun gini kan. So just completekan dia. So macam mana kamu nak lukis? Naik ke sini, turun ke bawah. Okay, completekan one cycle je. And then sebelah lagi jangan lupa bahagian yang angle negatif. Okay, so completekan just one cycle. Cuma sekarang kita nak plot angle sahaja. Okay, tinggal nak plot angle. Sebenarnya boleh lagi kalau kamu nak panjangkan, tapi tak perlu panjangkan pun tak apa. Okay, just lukis one complete cycle. Okay, sebab soalan ni tidak menyatakan angle kamu mesti dari mana ke mana. So, just one complete cycle. Okay, so sekarang ni angle kamu yang kita dah ada is 0 right here. Okay, yang perlu kamu tanda adalah bahagian sini dan bahagian sini. And then this one and this one. So, macam mana kita nak tanda yang penting yang sini? Okay, so sama juga macam konsep tadi madam ajar. Ini adalah half cycle. So, kita dah potong 2 ni 22.5. Okay, daripada 0, kita pergi kepada 22.5. So, untuk kita dapat angle di sini, maksudnya kita perlukan lagi 22.5. Okay, sebab dia simetri. So, kalau kamu tambah 22.5 ni, both akan bagi hasil kita bermaksud dekat sini angle-nya adalah 45 degree. Okay, macam mana dapat? 22.5 tambah lagi 22.5. So, saya dapat 45 degree. Okay, so yang sini pula, kalau half cycle saya 45 degree, maksudnya another half 45 tambah lagi 45 lah. So, kita ada dekat sini is actually 90 degree. So, ini bahagian positif. Kalau kita pergi bahagian negatif, so same goes, sini adalah negative 45 degree and di sini adalah negative
90 degree. Okay, so kalau kamu nak check betul ke angle saya buat ni, kamu just press calculator. If X kamu 90 degree, okay, koordinat sini contohnya. If my X is 90 degree, what is your Y? Okay, boleh tekan calculator. Maksudnya, sin 4 times 90 degree. Berapa jawapannya? Akan dapat 0. Okay, so betul lah maksudnya if X is 90 degree, Y saya adalah 0. Okay, so kita plot 90 degree, 0 kat sini. Okay, so ini adalah graf yang full untuk Y equals to sin 4X. Okay, kalau katakan soalan minta kamu lukis sehingga let's say daripada 0 hingga 360 degree. So graf kita ni tak complete lah sebab kita lukis dari 0 hingga 90 saja. Tapi kamu masih boleh sketch. Kamu tahu kalau sampai 360 saya cuma perlu repeat sahaja cycle ni. Ni satu cycle 90. You repeat lagi 180. Boleh repeat lagi. So repeat lagi sampai 360. Okay, yang penting plot angle dengan betul dan amplitude dengan betul. So last one adalah amplitude. Okay, kalau yang paling tinggi adalah 1, yang paling rendah mesti negatif 1. Okay, so this is the graph untuk Y equals to sin 4X. Okay, Madam tunjuk satu lagi example which is soalan D. Kita ada Y equals to sin X plus pi over 4. Okay, sekarang ni soalan ni dia ada bagi angle dalam radian. Okay, ada melibatkan penggunaan pi. Maksudnya bila kamu plot kamu punya graf nanti mesti angle dalam radian sebab ada penggunaan pi di sini. Okay, so tak boleh guna degree lah. Kalau soalan sebelum-sebelum ni dia hanya bagi X sahaja dan tidak menyatakan X itu radian atau degree. Tapi soalan ni dia menyatakan angle di sini secara keseluruhan mesti dalam radian sebab ada pi. Okay, so alert yang itu. Okay, start sketching. Macam biasa kita perlukan step S. Okay, shape. Ini adalah graph sine. So basic shape untuk sine adalah one complete cycle begini. Kemudian kita ada intercept. Macam biasa kira intercept. Kita akan ada X intercept. So untuk X intercept 0 is equals to sin X plus pi over 4. Okay, so untuk kamu cari X, kita akan arcsine 0 dahulu. Okay, and then ini akan bagi hasil kosong. Kemudian untuk cari X, kita ada X is equals to negative pi over 4. Okay, untuk memudahkan kamu, boleh tulis negative pi over 4 ni sebagai negative 45 degree. Okay, macam mana nak dapat negative 45 ni? Tekan calculator saja. Pi adalah 180, so boleh tekan 180 bahagi 4. So dapat negative 45 degree. Okay. Alright. X intercept settle dan kita kira Y intercept. Okay, untuk Y intercept kita ada Y is equals to sin X kita 0. Okay, so kita ada Y equals to sin pi over 4. So hati-hati kalau kamu tekan calculator dalam mode radian, kamu akan straight away press sin pi over 4 dalam radian guna pi. Okay, tapi kalau kamu nak calculator kamu mode degree, kamu akan tekan sin 45 degree. Okay, not pi over 4. So hati-hati dengan mode calculator kamu. So yang ini sin 45 degree dia akan bagi kamu dalam bentuk square root which madam letak dia dalam nilai 0.7071. Okay, so X intercept dan Y intercept dah siap. And then kita pergi kepada S yang terakhir. Okay, untuk S yang terakhir kita nak guidance point kita tu. Okay, salin dahulu kamu punya function. Okay, madam akan terbalikkan tempat dia which sin X plus pi over 4 is equals to Y. Dan kita punya statement yang perlu kita compare adalah kita ada sin 90 degree is equal to 1. So yang mana yang kita akan compare? Ambil yang X dengan X and Y dengan Y. Okay, so untuk X kita ada X plus pi over 4 is equal to 90 degree. Okay, so X is equal. So kalau kamu tengok dekat sini, tak tally ya. Sini degree, sini adalah pi over 4. Okay, which is 1 degree, 1 radian.
So, saatnya kita tukar 90 degree tu. Okay, jangan guna 90 degree, kamu guna pi over 2. Okay, and then baru kamu cari X, straight away tekan calculator saja. Pi over 2, kamu akan tolak dengan pi over 4. Okay, so dia akan bagi kamu nilai X is equals to pi over 4 radian. Okay, X settle and then kita compare untuk Y. Y terus sahaja kita dapat Y equal 1. So, daripada sini, guidance point kita nanti akan jadi pi over 4 dengan 1. Okay, which kalau masih rasa takut dengan radian, boleh tukarlah 45 degree dengan 1. Okay, next kita akan plot kita punya graph. So, this is Y, this is X, 0 degree. So, tanda dahulu kamu punya intercept. Okay, this time intercept kita ada nilai. X akan berada pada negative pi over 4. Okay, so madam tanda negative pi over 4 di sini. Negative 45 degree. Okay, and then Y intercept adalah pada this one. 0.7071. Itu adalah X dan Y intercept. Pintasan X dan pintasan Y. Now, guidance point kita adalah pada this one. 45 degree and 1. Pi over 4 and 1. So, madam tanda. Pi over 4 kalau ikut kat sini lah. Okay. Nampak simetri kan? This is negative pi over 4. This is pi over 4. And then, pi over 4, partner dia untuk koordinat Y adalah 1. Which is lebih atas kat sini. 1. Okay. So, kalau madam tanda koordinat dia, pi over 4 and 1. So, this is the point. Okay, now bila kita nak start melukis, okay, kamu boleh guna guidance daripada yang ni. Ini adalah pintasan X kita. Okay, negative pi over 4. Maksudnya, graf kamu mesti pintas lah negative pi over 4 ni. So, kalau kamu nak start lukis, maksudnya you boleh imagine saya akan lukis ini melalui Y-intercept dan mesti melalui guidance point saya. So, nampak kita dah dapat sebenarnya sedikit bentuk sign kita. Okay, so maksudnya kamu boleh imagine saya mesti pintas X, pintas Y dan melalui guidance point saya ini. Okay, so kerja saya adalah just completekan dia begini. Okay, so apa yang boleh kita sketch adalah okay, sepatutnya besar lagi paksi. Tapi kamu boleh adjust nanti pada kamu punya nota. So, kalau kamu nak continue graph dia lagi, kita boleh panjangkan lagi graph kita ni. Kamu buat dah one complete cycle kan. So, kalau kamu masih nak sambung, boleh sambung bahagian sini. Sambung lagi. Okay, hujung kanan sekalipun kalau nak sambung masih boleh sambung. Okay, so madam sambung yang bahagian kiri. Kalau boleh, dia akan jadi begitulah. Besar. Okay, ini kebetulan madam lukis besar. Okay, so daripada bentuk graf ni, kita dah dapat sebenarnya shape dia. Cuma kita nak tanda X koordinat dengan amplitude yang betul sahaja. Okay, so kita ada sebenarnya guidance points kamu ni, kalau kamu tak tanda pun tak apa. Tapi madam lebih suka tanda supaya dapat tahu position angle kita ni berapa. Okay. Okay, now kita nak tentukan nilai angle di sini terlebih dahulu. Okay, so macam mana kamu nak tentukan? Kamu boleh nampak, kamu punya half cycle adalah yang ini. Okay, yang ini. Which dipisahkan oleh pi over 4. Maksudnya, dari sini pergi sini, negative pi over 4 pergi pi over 4, kamu patut tahu ni berapa degree. Okay, it's actually 45 and then ada pembahagi kosong. Ini kamu jalan lagi 45 degree. So, sebenarnya total up adalah 90 degree. From here to here is 90 degree. Maksudnya, dari sini pergi sini pun mesti 90 degree. Okay, so gambar kena nampak simetri sikit lah. So, this one gambar medium kurang nampak simetri. Okay, tapi kita nampak ni bahagi tengah. Here to here is 90 degree. So, kamu kena faham from here to here also must be 90 degree. Okay, so daripada pi over 4, 45 degree, kita tambah lagi 90 degree. Okay, so kamu kira lah 45 plus 90 itu dalam degree. Kemudian bahagi dengan 180 sebab kita nak dia dalam bentuk radians. Okay, so kita akan dapat 3 pi over 4. Okay, so kalau kita dah jumpa bahagian sini adalah 3 pi over 4. So, automatically bahagian yang negative side, which is this one also, akan jadi negative 3 pi over 4. Okay, angle yang sama cuma negative side.
Okey, untuk tentukan angle yang sini di bahagian negatif ni, okey, macam cara yang tadi madam tunjukkan, kita boleh refer kepada bahagian yang positif. Okey, untuk satu half cycle ini, okey, half cycle ni maksudnya kita kena tahu jarak daripada negatif pi over 4, which is kita boleh kata dia 45 degree, untuk kita jumpa kepada 3 pi over 4 sini. Okay, this one is 135 degree. Jarak ini adalah from 45, so sebenarnya kamu ada 45 plus another 135 degree. So basically jumlah ini adalah 180 degree. So untuk half cycle, kita tahu jaraknya adalah mesti 180 degree. So untuk kita cari angle di sini, kita ada another half cycle ni. So maksudnya kamu harus faham jarak sini ke sini juga mesti 180 degree. Okay, so daripada negative 45 degree ni, kamu tolak je lagi dengan 180. Okay, so negative 45 degree, kita tolak lagi dengan 180 degree. Okay, so sini akan bagi kamu sebenarnya 225 degree. Tapi disebabkan soalan kita dalam radian, so kita kena bagi jawapan dalam radian. Okay, so negative 225 degree, kalau convert pergi radian, dia adalah negative 5 over 4 pi radian. Okay, so kalau kamu tak yakin, tolong semak. Kalau koordinat sini, if my x is negative 5 over 4, 5 over 4 pi, okay, plus dengan pi over 4, kamu kira. Okay, and then ada sign, mesti dapat jawapan 0. Okay, so ini adalah graf untuk y equals to sin x plus pi over 4. Kita dah tanda semua x intercept. And then amplitude. Okay, amplitude kita ada 1 here untuk puncak yang tertinggi. So automatically paling rendah adalah negative 1. Okay, so pastikan label semua x intercept dan label amplitude. Kamu boleh cuba buat soalan E dan F. Kalau ada apa-apa masalah, boleh direct tanya dengan madam.